Tadi Adam dan Yasruddin juga sebut tentang pilihan raya yang tak sepatutnya diadakan. Soalan saya selalu jelas. Mengapa diadakan pilihan raya? Jawab pemimpin UMNO Barisan Nasional. Dia tumpang oleh MIC sikit. MIC kata stability. For stability. Yari, saya kata. Sekarang tak stable ke? Ya. Orang keadilan, DAP, Amanah dah bagi tahu kerajaan kalau nak buat program turunkan harga barang, turunkan harga ayam ataupun sayuran macam Selangor buat, kita sokong. Kalau nak bangkitkan program ekonomi, bagi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, kita sokong. Kalau nak tambah program bina rumah rakyat untuk B40, kita sokong. Walaupun kita pembangkang. Jadi apa faedah lagi nak buat pilihan raya bila kita sokong program-program ni? Nyata semata-mata kerana keangkuhan UMNO, ya, untuk menunjukkan mereka ada keupayaan mendapat jumlah yang lebih. Jadi bukan stability, ya. Jadi orang yang sombong, angkuh, yang disebut mustakbirin, itu tak ada tempat dalam perjuangan. Takabur, ya. Jadi kalau dia dapat majoriti 2/3, dia dapat apa? Nak ambil kontrak, nak ambil balak lagi, nak ambil tanah rakyat. Kalau nak bantu rakyat, tak ada masalah, buat sekarang. Tak payah tunggu pilihan raya. Kamu dah ada mandat. Mandat memang PH, tapi kamu dah ambil alih kuasa. Buatlah program. Ini yang dia belum jawab sekarang. Dia jawab stability. Untuk kestabilan politik. Yang kedua saya sebut, apa dia masalah atau keutamaan di Johor ini? Harga barang, harga baja. Ini yang masalah-masalah yang menghimpit hidupan rakyat. Harga barang makanan, harga barang ternakan, baja yang menyusahkan petani. Tadi di Kukup, nelayan jumpa saya. Tiga orang wakil nelayan jumpa. Dia kata minta maaf, sebagian besar nelayan, ada 60 keluarga pergi ke laut kerana mereka cari makan. Dia hantar 3 wakil jumpa saya, menangis kerana kata dia kehimpitan hidup, harga barang naik, pendapatan tak boleh mencukupi nak jaga keluarga. Saudara, kalau nak jadi wakil rakyat, pemimpin, ini dikatakan tanggungjawab, taklifun wala tashrif. Ini tanggungjawab, bukan soal allowance, bukan allowance 70,000. Bukan kedudukan, tapi tanggungjawab yang mesti disempurnakan. Tetapi yang mereka bicarakan adalah habuan, penggagihan habuan. Sebab itu ada orang tanya, Anwar, mengapa you juga ada rundingan dan buat memorandum persefahaman dengan kerajaan bawah Perdana Menteri Ismail Sabri? Saya kata bukan perjanjian, memorandum persefahaman. Saudara kena tahu, kita buat memorandum itu untuk apa? Pertama, selesai masalah COVID, 45 bilion ringgit. Kita kata Ismail Perdana Menteri mesti luluskan untuk hospital, untuk orang barisan hadapan, untuk wang dana untuk vaksin. Rakyat tak boleh menanggung ini semua. Termasuklah beli, kalau perlu tutup muka, face mask. Orang tanya mengapa Anwar cakap tak pakai face mask. Itu dia orang ambil video ni. Saya nak bagi tahu biar dia baca arahan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan bagi arahan ke Parlimen, mesti pakai. Masuk je Parlimen mesti pakai wajib. Melainkan tatkala berucap. Terutama bila berucap itu ada ruang, tidak terlalu dekat dengan dengar. Jadi saya semalam dia lakin, dia beli amaran, saya perambat dia, saya kata tak apa-apa. Biar saya bincang dengan speaker Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu dewan tertinggi. Dan dia benar. Bila nak berucap,
Boleh buka, asalkan jangan dekat dengan orang. Ya. Tapi inilah keadaan. Ismail Sabri depan 1,000 orang tak pakai, okey. Ini negeri apa ni? Negeri dua hukum. Ni bapak dia punya negeri ke ni? Ikutlah hukum. Kalau hukum itu terpakai untuk pemimpin, terpakai untuk rakyat. Mana ada sistem hukum begitu? Kita semua tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tunjuk hukum, janganlah nanti berlaku keadaan negara-negara sebelumnya di mana orang-orang besar dilepaskan dari hukum dan rakyat dihukum. Maka Nabi bersumpah dengan nama Allah, wallahi, kalau Fatimah itu dapati mencuri, hukuman tetap dijatuh ke atasnya. Apakah kemungkinan Fatimah mencuri? Tidak. Tapi pengajaran dia. Inilah keadaan saudara yang berlaku dalam negara kita. Hukum 2. VIP, orang besar, lepas. Curi bilion-bilion pun boleh bergentayangan di kesana ke sini. Mana maruah kita? Sebab tu di mana-mana sempat saya nukil pandangan seorang ulama besar Johor zaman silam. Johor ni dulu disebut kerajaan Melayu Johor, Riau, Linggi. Itu daerah dia besar. Dan 200 lebih tahun yang lalu muncul seorang ulama, seorang budayawan, seorang sastrawan yang juga menulis menasihat raja dan kerajaan. Dia guna 2 istilah penting. Satu muru'ah atau maruah, satu lagi maharajalela. Pemimpin itu mesti ada akhlak, mesti ada maruah. Jangan zalim, jangan menindas rakyat, jangan takabur. Mesti ada dignity. Bila cakap dia tak bohong, bila ada kuasa dia tak ambil kepentingan, kaut harta untuk dia, dan tinggal rakyat keparat, tak peduli nelayan ke, petani ke, pekebun kecil, kesusahan mereka, tak penting. Yang penting kuasa mereka. Ini dia kata orang yang sudah hilang maruah. Kerana kata dia, dalam Islam soal akhlak itu penting untuk mengukur maruah. Jadi ini yang disebut tentang Rasulullah SAW itu sebagai contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik itu kerana apa? Kerana keturunan? Tidak. Kerana wang ringgit? Tidak. Kerana kuasa? Tidak. Tetapi kerana akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia. Jadi kalau kita nak nilai orang Melayu jangan tersasul. Balik kepada landasan. Bahawa nak nilai seorang ketua kampung, imam, wakil rakyat, pemimpin, yang penting ditekankan adalah juga apa yang disebut akhlak ini. Jangan sampai keadaan di mana orang boleh rompak sesuka hati, bohong sesuka hati, khianat sesuka hati, dan kita tetap sokong. Kerana kononnya nak jamin ketuanan Melayu atau hidup Melayu, parti Melayu. Saya nak tanya, nelayan ni bukan Melayu tadi, jumpa saya semua Melayu. Orang yang menternak ayam bukan Melayu. Yang kalau di sini lah, pekebun kecil lah Jawa. Ya, ya, pekebun kecil, ya, penoreh getah. Jadi jangan anggap Melayu ni Melayu atasan, Melayu ningrat, Melayu keraton. Mesti fikir juga Melayu yang ramai ni. Ya. Sebab itu soal yang disebut oleh Raja Ali Haji, maruah dan akhlak dipertahankan. Kalau itu terlepas daripada budaya Melayu, maka kerajaan itu akan bermaharajalela. Itu dia kupas maharajalela. Dia buat undang sesuka hati, rampas tanah, tekan rakyat, zalim kepada rakyat. Saya kata anak-anak gadis kampung yang cantik pun dirampas begitu rupa. Maharajalela namanya. Jadi sebab itu kita kena ingat pesan seorang alim Johor yang terkenal, Raja Ali Haji, tentang perlunya kita bicara. Ni parti politik ke, wakil ke, ini satu bab. Tetapi tidak boleh lari daripada landasan yang ditetapkan dalam agama.
soal akhlak yang bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Qul Quran. Akhlak yang ditetapkan dipandu oleh Quran. Jadi ini bagi saya penting kita fikir. Betul, Jasruddin dalam ceramah-ceramah mesti tekankan tentang harga barang di Johor, rumah rakyat di Johor, ya, soal tanah, soal pengangguran. Lulus SPM tak ada kerja, dapat diploma tak ada kerja, masuk universiti, keluar universiti tak dapat kerja. Ini patut yang dipikir, otak mesti perah untuk selesaikan masalah ini. Bukan duk fikir nak pilihan raya, nak cari kedudukan, nak rebut pangkat dan nak rebut harta. Sehingga kan dalam sistem negara kita ini, kalau jadi je pemimpin, hartanya ratus-ratus juta. Berapa bulan lalu saya di parlimen, saya rentak betul-betul minta Ismail Sabri siasat Pandora Papers. Seorang bekas Menteri Kewangan, bekas Perdana Menteri, satu-satu kumpul wang 500, 600 juta ringgit simpan di luar negara, yang dikata tax haven, ya? 600 juta siasat tak dapat, tak jumpa, ya? Kamu kalau orang besar siasat tak jumpa. Jadi saya kata lembaga hasil dalam negeri, SPRM, rasuah, Jabatan Siasatan Jenayah Polis dan Bank Negara Malaysia buat kerja. Jangan tunggu macam 1MDB. 1MDB itu kita tahu dari mana? Dari laporan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, Department of Justice. Baru kita tahu. Saya juga umumkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Saudara Aminuddin Harun ada, dan saya minta kejap lebih diterangkan apa yang dia buat di Negeri Sembilan untuk meringankan masalah rakyat. Saya tahu sebab saya ahli Parlimen Port Dickson. Kalau nelayan ke, penggabung kecil, ada rencana. Walaupun kebanyakan isu ini isu pusat, tapi peringkat negeri, Negeri Sembilan dan Selangor ada langkah-langkah. Macam Selangor, ya, dia subsidi. Jadi harga sayur lebih rendah di Selangor daripada Kuala Lumpur. Harga ayam lebih rendah di Selangor daripada Johor. Boleh buat kalau nak buat. Nama menteri besar, menteri yang besar, tapi kerjanya kecil, jawatan besar, gaji besar, kerja kecil. Saya tak mau kata malas. Zaman edan. Ini nih Ronggo Warsito nih, ya. Pernah dengar ke Ronggo Warsito, ya? Ada tak dengar ya? Orang Jawa macam mana? Di Keraton Jawa zaman silam ada seorang pujangga yang keturunan namanya Ronggo Warsito. Datuk dia ditangkap oleh Belanda kerana bagi nasihat kepada Hamengkubuwono tentang keperluan jaga negara dengan baik dan jangan zalim. Maka Belanda tangkap dia dan dia hilang. Tak tahu ke mana. Dibunuh dan hilang. Cucu dia Ronggo Warsito tulis Zaman Edan. Zaman Edan. Ini apa ni? Amin ini Menteri Besar ni juga dia kampung Jawa di Production. Picitan bernama? Picitan. Saya pergi kampung satu, semua Jawa. Saya kata ada Jawa juga di Production ni. Saya ingat orang Minang aja. Jawa ini dah. Ni kaum kerabat Menteri Besar Negeri Sembilan. Baik. Jadi Ronggo Warsito tulis pasal Zaman Edan. Jadi Soekarno kerana kuatnya nasihat Zaman Edan ini mengarahkan supaya tulisan Jawa itu diterjemah ke bahasa Indonesia. Tapi Edan dia kata jangan tukar, kekalkan Zaman Edan. Sebab dia kata bunyi Edan itu lebih menarik daripada zaman bunyi gila. Baik. Apa nasihat Ronggo Warsito? Kalau kita baca Zaman Edan, dia kata orang baik ditekan masuk ke penjara. Orang khianat, orang yang rasuah, zalim diangkat darjat mereka.
Ya. Yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Jadi bagaimana hadapi zaman edan? Jawab Ronggo Warsito, saya tak hafal yang jawabnya melainkan last line. Kalau hadapi masalah ini, ayat akhirnya, bait akhir dia kata, eling lawan waspada. Eling ke macam mana? Eling. Ya, saya nak uji jawaban-jawaban dia pandai tidak. Eling, eling lawan waspada. Maknanya kita kena beringat dan waspada. Sebab apa? Kalau tidak kita kena tipu. Kalau tidak dengan RM100 kita terbalik. Kalau tidak soal maruah Raja Ali Haji sebut itu tak dipedulikan. Sebab itu dalam ucapan bahas titah diraja yang di-Pertuan Agong di Parlimen minggu lalu, saya bawa hadis Ar-Ruwabidah. Ruwabidah. Ar-Ruwabidah ini hadis Nabi yang menyatakan hal yang sama. Saya percaya Ronggo Warsito dapat ilham daripada hadis ini. Ada zaman kemudian berlaku keadaan yang sistem yang galangan yang berdusta itu diterima, yang cakap benar di penjara. Dan dia kata Rasulullah SAW tambah Ar-Ruwabidah. Jadi sahabat tanya, apa dia Ar-Ruwabidah? Ruwabidah itu adalah keadaan waspada. Eling lawan waspada. Kerana kalau kamu tak eling, tak waspada, kamu akan angkat orang-orang yang bodoh dan bangang memimpin kamu. Itu nasihat Rasulullah SAW yang patut tersemat di hati sanubari kita kesemuanya. Tak kira parti. Ya, kita kena ingat bila kita nak guna amanah menyokong atau mengundi, kita ingat jangan kita tersasul dalam pesanan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Ruwabidah. Ya, yaitu sampai kita bersubahat, bersekongkol bersama dengan kalangan yang mengangkat orang-orang bodoh di kalangan kita, bangang di kalangan kita, menyesatkan di kalangan kita untuk mentadbir mengurus hal-hal awam. Itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatan. Jadi kalau soal Negeri Sembilan itu MB boleh cerita. Soal apa dia nak buat, dia telah buat dan dia akan lakukan seterusnya. Nasruddin, dia telah mewakili Bukit Naning dan saya teliti rekod kerja dia. Sebab itulah saya bagi watikah kepada dia untuk bertahan di kawasan ini. Baik. Dan tentu dalam pilihan raya ini kita berdepan dengan parti-parti besar dengan dana yang besar. Dari mana dapat sumber dana? Al-ma'lum. Sudah tak kena tahu. Baik. Jadi saya terangkan tadi, saya sentuh sedikit pasal 1MDB. Banyak orang kritik dalam kempen UMNO, dia kata apalah Anwar ni dengan PH dan keadilan ini tak habis-habis 1MDB. Saudara, 1MDB tak habis lagi. Macam mana kita kata habis? Ya. Kita kena bayar 36 bilion ringgit kerugian 1MDB. Habis macam mana? Senang aja. Ambil. Janganlah, sudahlah itu dulu. Ini menyanyi pula lagu P. Ramlee, maafkan kami. Maaf anda kamu boleh maaf, bayar dulu. Boleh maaf. Kalau hakim hukum, jalan hukum dulu. Belajar daripada Anwar Ibrahim, masuk Sungai Buloh dulu. Saya dah tanya pegawai penjara Sungai Buloh, macam mana bilik saya dulu tu? Dia kata kosong. Kamu dah bersih? Siapa nak masuk? Dia kata janganlah saya dah banyak dah. Bagilah orang lain pula. Itu keputusan saya dah. Mesti ikut proses hukum. Mesti ikut proses hukum yang adil. Jadi itu kena faham. Baik. Baru ini saya tak tahu sama ada sudah ikuti itu tidak.
keluar di mahkamah New York. Ya, tahu kan cerita? Seorang nama Tim Lesnar, orang Amerika, diangkat oleh Datuk Seri Najib jaga 1MDB selain daripada Jolo. Jolo dah curi banyak dah. Kita tak tahu pasal orang lain. Rupanya ada lagi Tim Lesnar. Dia buat Maharaja Lela, macam Raja Ali Haji sebut tadi. Bagaimana Maharaja Lela? Dia ada 3 girlfriend yang kita tahu. Dia bayar seorang yang pengurus Astro, dia bayar 41 juta ringgit beli rumah di London. Baik, kalau kamu ada duit, kamu bayar tu, kamu punya mahal. Dia guna wang kerajaan, 1MDB. Ya, itu pun kalau orang itu datang ke sini, Allah, ya, Tok Sri, aku terajang betul. Apa? Bercakap soal maruah, soal akhlak, soal agama, soal budaya Melayu, hidup Melayu. Melayu macam ni ke kita nak ketengahkan? Buat malu kita. Ya. Sabar. Ya. Ini astagfirullahalazim. Saya mohon ampun kalau ada orang anggap ini fitnah. Ini ada dokumen mahkamah, dia boleh jawab. Dokumen mahkamah, rumah tu pun dah tunjuk nama, gambar rumah. 41 juta. Mana boleh seorang pengurus Astro perempuan ini boleh beli rumah 41 juta? Dalam dokumen dibayar oleh Tim Lesnar wang 1MDB. 1MDB di wang rakyat. Kita sokong lagi. Saya tak faham sungguh-sungguh. Ya. Itu yang sekarang. Sebab tu kita bangkit di Parlimen. Semua dia orang duk bersilat ni. Macam Ismail Sabri pun macam mana? Dia tegas sikit, kan kena tendang keluar. Jadi dia okey, baik. Jumpa saya pun dia setuju. Jumpa Najib pun dia setuju. Jumpa Zahid dia setuju. Jumpa Muhyiddin dia setuju. Jadi Perdana Menteri ni Perdana Menteri setuju namanya. Ya. Kalau saya jumpa, saya minta apa? 45 bilion untuk COVID, 10 juta untuk orang paling miskin. Undi 18 sebelum bulan Disember. Undi 18 itu untuk seorang cakap, yang tuntut itu Pakatan Harapan mesti lulus sebelum akhir tahun lalu. Itu keputusan kita. Sign. Kalau tak setuju, kita bangkang. Jadi semuanya saya beri kita, jangan ambil macam kita setuju. Ya. Minggu depan bentang anti-hopping law, anti-lompat parti. Itu desakan kita. Ya. Jadi untuk itu dia pun, dia tengok baik Anwar ni undi-undi. Dia pun kata, tak apalah Anwar, sebagai ketua pembangkang, saya akan angkat kedudukan sebagai taraf menteri. Saya tak maulah nampak terkabur. Saya kalau ikut lalati saya kata kita power lah. Tapi saya tak kata. Saya telan. Jadi dia kata, saya kata, jadi apa? Oh, bagi pejabat di parlimen, okey. Pejabat parlimen okey. Pejabat ketua pembangkang. Tapi dia kata, bagi allowance bulanan 14,000, allowance kerakyaan 12,000, allowance baju musim sejuk 4,000, allowance lain-lain ribu-ribu, seluruhnya RM50,000. Wow. Ya. Saya fikir 2 kali ke? Kan nak tolak asal, nak terima, takkan datang Bukit Naning ni nak kempen untuk Syarudin. Kita akan pertahankan prinsip bela rakyat. Ada orang kata, dah kamu ni cakap dega-dega, ambil RM50,000 masuk poket. Jadi saya beritahu kat Ismail Sabri, Perdana Menteri, boleh rekod ni, boleh rekod. Saya ucap terima kasih, tapi saya tolak RM50,000 sebulan. Saudara tepuklah, saudara tak dapat, saya yang RM50,000 sebulan, bukan setahun. Kemudian 2 kereta, satu Velfire, satu lagi. Saya tanya, kakak ambil tak? Ambil kot. Itu jawab betul, jawab ikhlas. Memang ambil. Saya pun kalau ikut hati ada juga. Jadi balik pun cakap dengan Izzah, tadi abang jumpa Ismail Sabri, kita ada apa? Dia offer lah RM50,000 sebulan. Jadi macam mana you? Dengan 2 kereta. You kata apa? I fikir-fikir susah lah. Malu lah kalau pergi ke kampung nelayan, orang kerja tak ada, ya, anak-anak muda kerja tak ada, ni kita duk ambil ni, tak malu ke?
Tahu Azizah jawab apa? Alhamdulillah abang. Terus cium kat pipi saya ni. Alhamdulillah. Ni saya cerita betul kan? Amin boleh cek betul. Tapi lebih kat pipi je. Baik. Jadi saya syukur bukan saja saya. Alhamdulillah dapat isteri. Ya. Kalau tanya perlu tak wang? Kita perlu. Karena kita kerja kita macam ni. Ya. Bukan orang bayar, kita datang sendiri. Ya. Tetapi kita ada maruah. Maruah yang disebut dalam Ruwaibidah dan juga dalam pesan Raja Ali Haji. Jangan bila ada kuasa tu kami maksud tembolok kamu saja. Pada orang tak kerja, yang menganggur sekarang ramai. Di Johor tinggi yang menganggur. Ada rencana ya, anak muda tak terjamin masa depan dia kalau keadaan kerajaan ada sekarang. Ya. Betul-betul lepas ni tolong daftar. Ya. Sebab saya tanya Syurudin, tanya pegawai, lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Tolong, sebab kita perlu tenaga tempatan lagi untuk pacar, untuk daftar, untuk bantu. Kita tak boleh menang hanya dengan semangat seperti mana pesan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Orang, ni contoh umum, saya tak mahu sebut parti-parti. Dalam perjuangan kadang kita benar mempertahankan hak. Ada kalanya yang hak itu walaupun benar kalah kepada yang batil. Sebab yang batil itu lebih tersusun, lebih baik strategi, lebih baik rancangan. Oleh demikian, kalau kita percaya kita nak pertahankan nasib dan membela rakyat, maka kita bukan saja pertahankan yang hak, kita juga mesti ada rencana, strategi dan pengorbanan bekerja dan mendaftar. Jadi tolong sebelum balik, terutama anak-anak muda, tolong daftar dan buat kerja sedikit. Ya. Tapi kita jangan muskil. Jumlah kecil orang kata. Tapi kita tahu dalam sejarah Islam, kalau akidah nawaitu ikhlas al-amal lillah, ada kalanya seperti mana dipesan dalam Al-Quranul Karim, kam min fi'atin qalilatin fi'atan kathiratan biiznillah. Ada kalanya di mana pihak yang kecil boleh mengalahkan gergasi besar dengan izin Allah. Jadi kita kena niat, kita kena betul. Jangan nak menangkan Yasruddin supaya saya dapat kontrak lebih. Atau Yasruddin jangan jadi calon kerana nak minta allowance tambahan lagi. Aku lesing kau ni. Tapi sebab kita pilih semula dia kerana saya tahu dia pegang kepada prinsip, ya, dengan ikhlas al-amalillah, insya-Allah. Jadi kita menangkan dia. Baik. Saya dah pergi ceramah Sungai Balang ni. Dah pergi. Okey, sikit lagi. Ini kalau saya bawa modal semua, Aminuddin kan nak cakap apa, habis modal dia. Jadi kita kenalah jelas tekad kita. Ya. Sebab saya sebenarnya dalam ucapan saya tak nak serang peribadi. Tapi laporan YMDB itu cara kebetulan menyentuh Datuk Seri Najib dan beberapa kuasa KSP pada masa itu, pengurus Astro, ada wanita, jadi pelbagai. Ini rekod mahkamah. Kalau di Malaysia mahkamah dah jatuhkan hukum. Kalau di New York belum, baru keterangan bersumpah oleh tim Leisner. Ya, itu masih berlaku. Tetapi kita yang ikuti janganlah. So, apa yang kita tahu sebelum ini, yang jolo ni, kadang-kadang saya marah, kadang-kadang kawan-kawan kita bukan Melayu, dia kata tengoklah dia Melayu, bagi dia kuasa dia ada tipu. Siapa kata? Jolo Melayu ke? Melayu pun ada Najib, Cina pun ada jolo, masalah pun ada tim Leisner. Jadi jangan makin soal kaum. Ini soal jenayah. Kalau rasuah-rasuah, kita tak peduli Melayu ke Cina ke India ke Kadazan, kalau rasuah tindakan mesti diambil.
Harta rakyat dipermainkan. Anak muda kerja tidak ada, allowance tak ada. Kamu bilion-bilion ringgit bagi kat girlfriend. Kamu punya pasal lah nak ada girlfriend. Ya, jawab dah sendiri. Tapi bagi 41 juta ringgit. Dia buat macam bapak dia. Tu geram ni. Dan orang tak marah. Tak apalah, biarlah. Bukan kita tak ada. Yang kita masalah baja. Betul lah. 41 juta cuba bayar untuk baja orang Jawa sini. Ni agak bercucuk tanam. Selesai tak? Selesai. Tapi tak dibuat. Masa Jolo, mengorat seorang model terkenal, Paris Hilton. Tahu Hotel Hilton? Ni keturunan dia. Paris Hilton nama dia. Jadi model. Panggil dia. Satu malam 4 juta ringgit. Wang masuk bil 1MDB. Siapa? Rakyat bayar. Nak minta mana dia peruntukan nelayan, untuk benih, tak ada duit. Ialah terkedarah. Macam dia terkedarah dia seorang. Ada seorang model, ini kita Anwar kenai model banyak pula dah. Saya baca laporan. Nama model itu Ker. Apa Ker? Amin. Model cantik kamu tak kenal, tu masalah dia. Dia model top Australia. Kerr nama dia, Kerr. Pirana Kerr. Miranda Kerr. Kerja apa duk tahu macam model ni? Pandai dia. Nama model, Ustaz tolong dakwah sikit lah. Nama model Australia pun dia hafal. Saya nak uji, saya tahu Miranda Kerr. Baik. Siapa bagi rantai berlian harga jutaan ringgit kepada dia sebagai hadiah oleh Jolo. Wang 1MDB. Dah. Ini laporan Department of Justice, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang belum disangkal. Tapi Kerr ni, walaupun dia model, bila dia tengok laporan ini, wang daripada Jolo bagi ke dia, wang itu 1MDB kerajaan Malaysia punya, dia hantar balik berlian, rantai berlian itu kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Disimpan di sana. Bila kita nak ambil alih, insya-Allah saya jadi keadaan, saya ambil balik itu semua. Baik. Lagi. Banyak lagi. Tapi saya nak ringkas satu kes. Ini soal perjudian. Casino di nama tempat Caesars Palace, Los Angeles. Jauh. Siapa main judi kasino di sana? Reza Aziz. Ya, baik. Mana saya tahu laporan, kalau pergi kasino, ya, dia bukan saja bawa duit, dah. Dia kena bagi bank account. Karena bukan kalau RM10, RM1,000 boleh bawa cash. Ini jutaan ringgit. Jadi ada bank account. Jadi Reza Aziz bagi bank account. Dia main judi di Los Angeles Caesars Palace, rugi 12 juta. Bayar Los Angeles, Chicago, New York, London, bank tukar tu. Jadi orang tak boleh trace ya. London, Singapore 1MDB. Jadi dia rugi 12 juta itu. So ni dia kena rekod. Saya kat polis merekod, SPR merekod. Sila rekod. Dan kalau nak saman, cabar saya bagi report itu. Saya nak tanya oleh itu orang Melayu ataupun orang yang faham agama, apakah boleh kita biarkan tak ada kesan langsung kepada hati nurani kita? Apakah tak peduli langsung? Wang ini boleh dibelanja untuk beli baja, untuk turunkan harga ayam, harga telur. Tapi tak, dia bagi peluang anak pinak, berlian, judi. Ya. Mana saya tahu? Department of Justice report Amerika Syarikat, Jabatan Kehakiman. Mana boleh saya dapat? Siapalah aku? Baik. Dia dapat masa itu 2016. Saya di mana 2016? Di Istana Hinggap Sungai Buloh. Nasib tu.
Pergi masuk, gang, boom, masuk. Oh, lawan, gang, masuk. Lawan lagi. Kalau ini orang lain lah, lagi dia orang lain. Cukup dah. 10 tahun setengah dalam penjara, 2 tahun di Kemunting, selebihnya di Sungai Buloh. Sekarang giliran orang lain lah, ya. Terima kasih banyak. Baik. Macam mana boleh masuk? Di penjara tak boleh, surat khabar tak boleh, radio tak ada, televisyen tak ada, majalah tak ada. Jadi saya suruh peguam saya bawa dan kata ini dokumen mahkamah. Jadi dia seluduk. Bila seluduk, pegawai penjara ni pun simpati. Ramai ahli keadilan sekarang. Jadi dia tengok tu, dia kata ni YMDB tu si. Saya kata iyalah, tapi ni mahkamah, saya nak kena hujah ni di mahkamah. Okey, masuk. Saya terkejut bila baca tentang judi, tentang ikut. Saya kata, saya memang lawan, ya. Saya lawan puak-puak yang pindah UMNO ni. Tapi saya tak terfikir sampai ke situ. Ini saya ikhlas cakap. Walaupun saya lawan mereka, saya tahu ramai mereka tu korup, rasuah, tapi saya tak terlintas mungkin pemimpin yang pegang amanah, yang dikasihi rakyat, yang orang rakyat pergi mana-mana cium tangan, sanggup khianat amanah rakyat sebagai rupa. Saya ingat saya baca tu, saya geling kepala. Ya Allah, Ya Rabbi. Jadi sebab tu saya sampaikan, kalau adalah mana ustaz ke pemuda rasa anu cakap ni, saya nak tengok laporan Jabatan Kehakiman, boleh bagi tahu. Wak Yatim boleh cari tu. Waras dia nanti Syasruddin kontak siapa-siapa, saya boleh dapatkan. Ya, kalau nak tengok laporan itulah, kalau mungkin kata anu cakap, kita boleh rujuk supaya boleh tengok sendiri. Saya bukan fitnah, saya cerita apa yang dapati. Kalau mereka nak pertahankan diri dia silakan. Kalau dia rasa no, saya fitnah, dia nak saman saya, silakan. Ya. Tapi setakat ini saya dah cakap dah banyak tahun dah, belum lagi lah saman, belum. Karena saya rujuk kepada laporan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang siasat. Pasal apa YMDB? Pemuda UMNO masuk terbantah. Apa kena mengenal Amerika Syarikat siasat YMDB? Ini urusan Malaysia. Dia dah takut. Jawab Amerika Syarikat, jenayah itu berlaku di Amerika Syarikat, bukan di Malaysia. Wang Malaysia yang dicuri daripada tabung negara dibayar beli bangunan, beli hotel, beli lukisan Monet. Monet ni pelukis Perancis, satu lukisan dia 10 juta. Dia bagikan Leonardo DiCaprio. Tahu tak Leonardo DiCaprio? Filem Titanic. Okey. Ada filem baru dia, siapa tahu? Jadi Leonardo DiCaprio ni, walaupun dia bintang filem terkenal, Jolo bagi dia, dia ini berlakon filem Wolf of Wall Street 200 juta Amerika yang dibiaya oleh Reza Aziz. Filem Hollywood, bukan Bollywood, Hollywood. Baik. Sudah, Leonardo DiCaprio ni bintang filem Amerika. Bila dia tengok heboh, dia minta peguam dia sahkan daripada Jabatan Kehakiman. Apakah benar hadiah yang diberi kepada saya, lukisan dan pelbagai ini, wang MDB dan wang rakyat Malaysia? Jabatan Kehakiman jawab, ya. Leonardo DiCaprio bagi balik hadiah itu kepada Jabatan Kehakiman. Maknanya nak nafi tak boleh lagi dah. Ya. Tak boleh lagi dah. Jadi apa kaitan dengan Bukit Naning? Kita kena pastikan Syasruddin menang dalam pilihan raya ini. Bagaimana nak pastikan dia menang? Mesti ada tenaga kerja yang cukup. Pacar, saya minta semua, tak usah kira parti lah, tak apa. Malam ni saya nak lantik semua yang hadir ni, termasuk yang digelap ni. Ya. Okey, baik. Kamera, ambil pusing semua sekali. Pusing semua sekali sampai belakang semua, tepi-tepi kereta semua. Kerana semua ini atas nama Presiden Keadilan, saya akan melantik semua yang hadir
sebagai pengarah penerangan keadilan Bukit Naning. Baik. Esok kalau polis ke Supaya Jebran tanya, kamu sibuk-sibuk ni, jawatan apa kamu? Hai, malam ni Anwar Ibrahim dah lantik. Mana surat, mana bukti? Ambil video ni dalam Facebook Live, tunjuk kepada dia, ni dia lantik. Kau tak nampak gambar, tolong pasang. Yang gelap tak nampak, bagi pasal lama sikit, bagi clear. Clear, jangan nampak. Ya, okey. Alright. Jadi semua ada, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak, minta maaf saya gurau sebanyak, dan saya minta saudara Menteri Besar Negeri Sembilan, Saudara Aminuddin. So tengok, kalau saya bercakap tak ada lagi Datuk Seri Yang Amat Berhormat, tak ada. Ya, saya memang cara begitu. Kalau dalam parti mesyuarat tak ada. Yang Berhormat kat pintu, Datuk Seri kat pagar. Ya. Itu jadi sebab tu kalau saya panggil, bukan saya, jangan orang kata tak hormat, tak. Dia seorang Menteri Besar yang saya bangga. Ya. Dan tapi bagi saya Saudara Aminuddin, ya, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia dengar dia pandangan, dan saya mohon izin untuk bergegas ke pintu pakai ini dulu sebelum dan saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.